Baik, terima kasih Muammar dan Mahirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali pagi ini menerusi rampai pagi dari daerah Tutong untuk mengongsikan antara bahan pengisian yang telah pun kami sediakan untuk Auda bagi edisi pagi ini. Sebelum itu, apakah perkabaran Auda pada pagi ini? Semoga Auda dalam keadaan yang baik dan ceria selalu menjalankan hari Auda, tugasan Auda pada pagi ini. Dan untuk perkongsian bersama juga, keadaan cuaca di daerah Tutong pada pagi ini dalam keadaan yang agak mendung. Namun apa yang diharapkan agar keadaan cuaca ini akan beransur cerah dari masa ke semasa. Baiklah, Auda, seterusnya marilah kita beralih untuk menyaksikan bahan visual untuk edisi pagi ini. Dalam dunia masakan ataupun kulineri, memang tidak dinafikan terdapat variasi masakan yang dapat dinikmati sama ada fusion atau gabungan, kontemporari, asli dan sebagainya. Malahan penyediaan makanan segera atau fast food juga semakin digemari oleh golongan muda belia pada masa ini. Jadi bagaimana pula dengan masakan ala kampung atau tradisional? Ia semakin kurang didedahkan dan diperkenalkan kepada generasi masa kini. Jika tiada sebarang inisiatif diambil, dikhawatiri masakan kampung dan tradisional semakin kurang diminati, bahkan dilupakan oleh generasi penerus. Oleh itu adalah wajar bagi mereka yang berkemahiran dalam masakan seumpama ini untuk mengajar kepada generasi yang ada pada masa ini akan masakan yang pernah dahulunya dicipta oleh masyarakat terdahulu dengan menggunakan bahan-bahan utama daripada hasil ternakan dan tanaman sendiri, sayuran hutan dan semula jadi dan lain-lain lagi. Dan bagi belia pula, seharusnya lah mempelajarinya agar dapat dikekalkan warisan masakan ala kampung dan tradisi ini. Melalui inisiatif yang dilaksanakan oleh Majlis Perundingan Kampung MPK Ukong dalam memperkenalkan dan mendedahkan kepada para belia jenis masakan ala kampung dan tradisional, telah pun diadakan tunjuk cara memasak masakan tradisi puak dusun seperti nubur luput. Selain itu, sayuran kampung dan ayam masak ala kampung yang menggunakan bahan-bahan yang mudah dan ringkas untuk didapati. Penggunaan bahan-bahan yang ringkas ini bertujuan untuk memudahkan para belia memahami dan mengetahui bahawa masakan kampung dengan sentuhan resepi asli sebenarnya tidak sukar, malahan mudah untuk dimasak. Tinggal hanya teknik dan resepinya sahaja yang perlu dipelajari. Saya akan menunjukkan masakan cara-cara masakan kampung dari pucuk-pucuk. Selain itu, kami juga menunjukkan cara membuat lubuk lopot, membuat kaki ayam, cara membuat kaki ayam lah, hati ayam, itu saja. Tujuannya adalah untuk mengetengahkan dan untuk dorang lebih mengenali lagi masakan kampung. Untuk membuat lubuk lopot ini yang bahan banyak dari daun irik atau baras antara tapi keutamaan dorang baras kabun. Cara-cara membuat lubuk lopot ini, baras itu dimasukkan dalam daun irik, itu dilipatkan, itu dilipat lagi, di ujungnya mula 2 kali lipat lah tu, supaya barasnya anda terkeluar. Itu lipat lagi di ujungnya, dua ujungnya lah dilipat. Lepas tu dimasukkan dalam tin, dimasaklah. Selama kadang-kadang dalam sejam lebih, yang baiknya dalam 2 jam macam tu. Para belia turut diperkenalkan dengan sayur-sayuran kampung seperti pucuk bagu, bayam nur, lemiding dan langkubuk yang diambil di hutan berdekatan. Tunjuk cara ringkas seperti membuati, menyuci sayuran dan kemudian memasaknya turut diajarkan kepada mereka. Selain turut dikongsikan kebaikan dan manfaat yang terdapat pada sayuran kampung tersebut.
rata-rata mereka kurang mengenali sayuran kampung yang kelihatan hampir sama di antara satu dengan lain. Namun, melalui aktiviti ini, dapatlah serba sedikit membezakan sayuran kampung yang kerap digunakan dalam masakan kampung dan bagaimana cara untuk memasaknya. Beberapa peserta sempat kami temui. Bagi saya memang perlu untuk orang muda belajar sebabnya masa ni memang cabaran orang muda-muda adalah menggunakan gadget, tapi meluangkan masa untuk mengetahui permakanan tradisional ini ia sebagai satu khazanah yang perlu diketahui. Jadi akan datang anak-anak muda pun akan meneruskan lagi apa legasi orang-orang tua kita ni yang terdahulu, ataupun perlu tahulah tradisi makanan masing-masing bagi setiap daerah. Contohnya kalau daerah Tutong apa makanannya, kalau daerah Balai mungkin ada makanannya tersendiri. Alhamdulillah tadi kami pun sudah belajar makanan tradisi. Yang kami belajar contohnya memasak sayur-sayuran. Jadi daripada sayur-sayuran itu kami memetik sendiri. Daripada perjalanan kami hiking di kawasan tempat perkemahan kami inilah. Jadi dari sana, jadi pihak penganjur mengajar kami macam mana cara membuat sayur itu. Jadi dari sana juga kami belajarlah sayuran ni mana yang orang dapat dimakan, yang ada khasiatnya, mana yang beracun dia boleh dimakan. Jadi from here kami belajar cara masakan sambil mengetahui apakah antara khasiat daripada sayur tersebut. Jadi secara musanna bagi saya memang perlulah bagi anak-anak muda untuk tahu, sebabnya akan datang kami pun menjadi orang yang akan membimbing anak-anak kami nanti untuk mengetahui apa tradisinya orang Melayu bangsa kita ni lah, Negara Bandar Darussalam. Sejujurnya kalau saya secara persendirian memang takut untuk makan sayur. Memang saya kurang gemar sayur, tapi sekurangnya saya mengetahui lah apakah antara khasiat-khasiat daripada sayur tersebut. Dan mungkin ini juga mungkin orang sebagai tapak permulaan mungkin saya untuk cuba memikirkan tentang khasiat saya, memandangkannya orang umur itu semakin meningkat. Kalau makanan tradisional ini, kalau pasal pandai membuat ke Indah, memang Indah tahu pasalnya kadang-kadang masa ni dengan kemudahan yang ada mengambil makanan fast food. Tapi kalau makanan tradisi biasanya jaranglah daripada tunggu ke rumah nini baru tahu macam mana orang makanan tradisi itu. Jadi macam dari sini barulah kami tahu macam mana orang masakan makanan tradisi itu. Jadi alhamdulillah daripada orang perkemahan ini kami didedahkan macam mana untuk orang untuk survive dan juga mengetahui apa orang khazanah tradisi orang-orang tua kita ni. Alhamdulillah sudah pernah melihatnya dan membuatnya dulu bersama nenek-nenek di kampung. Rasanya nyaman. Kalau campur sama macam daging lagi pun nyaman juga. Bagi pendapat saya, nombor luput itu disimpan macam nasi tapi disimpan dalam daun nyirik. Bagi pendapat saya, ingin mengikutinya masak tradisional satu supaya mendapat ilmu tambahan lagi. Saya mempelajarinya dengan untuk tahu cara masaknya, kira macam cara menggorengnya, cara mengambilnya, macam ada yang jenis macam sayur macam makanan tradisional ini. Contohnya sayur ada yang manis, ada yang pahit, ada yang panjang, ada yang bulat. Kira kan tahu lagi lah macam mana makan jenis-jenis yang saya nampak tadi di kampung ini. Contohnya macam sayur lemiding, sayur pucuk ubi, sayur rumbia. Saya akan sampaikan contohnya yang berada di luar di bandar, untuk sekiranya mengikuti macam program macam ini, kira ada yang memperkenalkan masakan tradisional, dapat merasa untuk kira menambah pengalaman, supaya menjadi kegemaran baru lah. Stesen pertama macam membuat tea sayur dan merebusnya. Stesen yang kedua kira membuat nubur lupot. Ya, macam kelupis juga. Yang ketiga, cara memotong ayam dan mengupas bawang. Yang perkara tadi pernah saya buat di rumah. Diharap inisiatif yang diungkapkan ini dapatlah memberi ilmu pengetahuan kepada para belia yang turut serta
dalam mempelajari dan mencuba sendiri cara-cara memasak masakan tradisi maupun masakan kampung dengan resepi aslinya, kerana pendedahan praktikal secara langsung seumpama ini dapat memberikan kefahaman lebih jelas yang berguna untuk mereka.